Nampak ah? Alright. So, sekarang dah masuk chapter 3. Kamu dah habis chapter 2. Untuk chapter 3 ni, kita akan belajar secara lebih mendalam lah tentang semiconductor. Tengok chapter 3, semiconductor in equilibrium. Okay, ada juga dalam keadaan semiconductor in non-equilibrium. Satu keadaan semiconductor dalam keseimbangan, satu dalam keadaan yang tidak seimbang lah. So yang ni kita fokus pada equilibrium macam semiconductor. So actually banyak benda juga yang kita nak tengok chapter 3 ni. Chapter 3 dan chapter 4 ni merupakan chapter-chapter yang kamu kena fokus lebih sikit lah. Sebab dalam ni kita banyak belajar secara lebih mendalam lah tentang semiconductor. Dia punya calculation yang kita belajar banyak dalam chapter 3 dan 4. Sebab bila masuk chapter seterusnya, dia dah masuk bahagian device. Maksudnya yang ni adalah bahagian semiconductor. Kamu belajar semiconductor, physics and device. Actually, dua benda lah. Satu bahagian device, satu bahagian semiconductor. Okay, so chapter 3 dan chapter 4 ni kita belajar secara mendalam tentang semiconductor. Sebelum ni mungkin kamu belajar surface, kamu belajar apa basic kan. Tapi sekarang ni kamu nak memahami semiconductor ni secara lebih mendalam lah. Okay. Dia lebih, kita nak tambah knowledge dalam pengetahuan kita lah. Pengetahuan kita tentang semiconductor ni. Baik, so kita tengok apa yang kita boleh belajar. Actually kalau kamu tengok daripada gambar ni, gambar yang ada dekat sini lah, apa yang kamu biasa tengok lah, pernah belajar semua ni. Kita ada conduction band dengan valence band ni. Ni pernah belajar ni pasal conduction band, ada kan? Valence band. Ada ke? Ada kan dalam material science. Dalam material science kamu dah diajar benda-benda ni. So ada setempat yang kamu kena refresh balik lah. Ilmu yang kamu ada sebelum ni, cuba refresh balik. So, kita akan belajar dari segi band gap, energy gap, kan. So macam mana elektron bergerak daripada valence kepada conduction. Ini antara bahagian-bahagian yang actually sangat penting lah untuk subjek ni. Kamu kena faham secara prinsipal ataupun dia punya mekanisme dia untuk band gap. Okay, banyak kita pakai dalam subjek ni lah. Okay, dalam chapter 3 ni. Right. Kalau kita tengok konten yang ada, so ada agak banyak lah konten yang ada ni. Contents, first kita akan belajar tentang semiconductor lah. Yang ni dulu, kita akan belajar semiconductor. Okay, semiconductor ni actually kita fokus kepada 3 jenis lah. Maksud dia untuk chapter ni actually dia banyak fokus kepada 3 jenis semiconductor lah. Silicon, gallium arsenide dengan germanium lah. Okay. And then kita akan belajar juga tentang thermal equilibrium dari segi keseimbangan thermal. Okay, then ini adalah charge carrier in semiconductor, pembawa charge. Okay, pembawa charge dalam bahan semiconductor lah. Dan kamu juga akan diajar tentang DOS. Ini mungkin benda baru yang kamu tak pernah jumpa. Pernah dengar dah sebelum ni DOS dan juga Fermi Dirac. Dua benda ni pernah jumpa ke belum pernah? Belum rasanya. Belum. Okay, so benda ni kira benda yang baru yang kamu akan belajar. Jadi kamu akan belajar pasal DOS dan juga Fermi Dirac lah. Kena tahu macam mana kita nak sketch out, nak lukis Fermi Dirac probability function
dan juga dia punya DOS lah. Okay. Dan seterusnya kamu akan diajar juga tentang intrinsic carrier concentration. Kita ada dua jenis, satu intrinsic, satu lagi adalah extrinsic. Okay. Even dalam semiconductor pun ada dua kategori, satu extrinsic, satu intrinsic. Semiconductor secara dalaman dan juga luaran. Apa beza between intrinsic dengan extrinsic? So kamu akan cuba memahami beza antara intrinsic dengan extrinsic ni nanti. Then position of Fermi level for intrinsic semiconductor. Okay, yang ni bila Fermi level ni, ini melibatkan energy level. Actually kamu kena faham dari segi band gap yang ada tadi lah dalam gambar yang first tadi ni. Okay, seterusnya kamu akan belajar tentang dopant atom. Dopant atom ni maksud dia atom yang ditambahkan, kamu add on atom baru dalam struktur asal. Maksud dia kita nak add on material, kita nak tambah bahan, contoh bahan jenis N ataupun bahan jenis P. Jadi yang ni kita akan belajar dopant atom dengan energy level. Dan extrinsic kita akan belajar lah. Ini extrinsic. Lepas habis intrinsic kamu akan didedahkan dengan extrinsic. Dan seterusnya kita akan belajar juga pasal semiconductor. Dia ada dua jenis, degenerate dengan non-degenerate semiconductor. Macam mana kita nak bezakan between both materialnya, yang mana yang dikatakan generate dengan non-degenerate lah. Dan juga ni antara chapter-chapter last lah, kita ada complete ionization, charge neutrality dengan position of Fermi energy level. Actually semua chapter subtopik yang ada ni melibatkan calculation, melibatkan formula-formula yang agak panjang, banyak formula lah. Maksudnya yang kamu akan jumpa dalam chapter 3 dan 4 ni. So kena fokus sikit lah untuk chapter 3 ni. Alright. Yang ni antara bahagian lah kita akan belajar juga pasal complete ionization, neutrality, okay. Dan juga last position of Fermi energy level. Ini maybe boleh habiskan dalam masa, kalau ikut dalam HEA, saya perlukan sekurang-kurangnya 3 minggu, tapi mungkin kita boleh cuba habiskan lah 2 minggu lah. Termasuk dengan kelas tambahan yang kamu kena buat lah. Saya kena extra class. Majah lah macam mana pun, kita kena ada extra class sebab saya dah missing class. So kalau ada extra class, mungkin saya boleh habiskan dalam 2 minggu lah. So Ejah tengok lah untuk extra class dia. Alright, so kita pergi bahagian introduction lah, pengenalan lah. Ini pengenalan bagi semiconductor. Untuk semiconductor, actually kamu dah belajar dah sebelum ni, dalam chapter 2 kita dah belajar juga pasal semiconductor dengan insulator ni, kamu dah belajar dah sifat-sifat dia. Apa beza between conductor, semiconductor dengan insulator. Refer balik dalam chapter 2 yang kita belajar tu, dah kamu belajar. And okay, so untuk hari ni kita akan fokus semiconductor. Advent of semiconductor have revolutionized our life since it is the basic of all integrated circuit and microprocessor. So actually, kalau aku tengok semiconductor ni adalah asas untuk kita menghasilkan sebarang IC. Integrated circuit adalah IC ya. Dan juga microprocessor lah. Okay. Actually yang ni yang asas dia semiconductor ni. Ini benda pertama yang kamu kena ada. Tanpa semiconductor kita tak boleh
nak menghasilkan sebarang integrated circuit lah, IC ataupun microprocessor lah. So to distinguish between electrical properties of material, we can group them into 3 section. So yang ni ada tiga bahagian material untuk kita ada conductor, semiconductor dan juga insulator. So conductor adalah pengalih, semiconductor separa pengalih, insulator adalah penebat. So yang ni mengalirkan arus elektrik lah. Semiconductor ni maksud dia boleh berubah sifat. Dia boleh jadi in between conductor dengan semiconductor lah, dan juga insulator adalah penebat lah. Yang ni menghalang aliran arus elektrik kan. Sifat dia secara general lah. Okay, the importance between conductor, semiconductor and insulator lies in the number of free electron. Okay, so kalau tengok apa yang penting antara perbezaan bagi ketiga-tiga jenis ni, kita nak tahu different between conductor, semiconductor dengan insulator ni. So bergantung kepada bilangan elektron bebas yang hadir lah dalam material yang ada ni. Maksud dia conductor, semiconductor, insulator ni macam mana dengan bilangan free elektron yang ada dalam ketiga-tiga jenis material yang ada ni. Macam mana sifat dia? Berapa banyak bilangan elektron bebas yang ada. Okay? Yang ni kita nak belajar band gap tu. Perhaps the best way to consider the difference between them is to use band theory of solid. Okay, band theory. Okay. Energy band theory lah. Energy band theory. As we may know, electron in an individual atom are restricted to well-defined energy level, and energy change within atom only take place between one level and another. Actually, elektron dalam satu atom tunggal, yang ni atom tunggal, dia punya energy level ataupun pertukaran energi antara atom akan berlaku, dan hanya berlaku di antara satu level dengan level yang lain lah. Nak memudahkan kamu ni, kamu tengok gambar slide lah, kita guna slide dulu. Okay, in solid atom are linked together. Actually atom ni dia terikat antara satu sama lain lah. Kamu belajar ikatan atom kan, kita ada belajar atom bonding kan, atomic bonding. So ada beberapa jenis atomic bonding. Okay, ada covalent kamu belajar kan. So actually atom terikat bersamalah, and electron can occupy a whole series of energy level group into band. Maksud dia elektron boleh memenuhi yang ni, elektron boleh memenuhi keseluruhan level tenaga di dalam band lah. Kita tengoklah conduction band ataupun valence band lah. The difference in energy between level within the band is very small compared with energy gap between band. Maksud dia energi di antara level ni sangat kecil kalau kita nak compare dengan energy gap antara band. Energi di antara level kalau compare dengan energy gap yang ada ni, so energy level adalah sangat kecil lah. Electrical properties between type of solid and another lie in different arrangement of the bond. So kita tengok gambar rajah band gap lah. Ini band gap.
band gap structure ataupun energy gap yang ada lah, energy gap yang ada. Dan untuk energy gap yang ada ni kita separate by material lah. Ini insulator, yang ni adalah metal lah. This one is semiconductor. So kamu refer dalam kelas dia. So yang ni insulator lah. Untuk insulator, this one is metal. Dan last adalah semiconductor. So make sure kamu boleh beza dari segi energy gap yang ada di antara ketiga-tiga material ni. So kalau kamu tengok insulator kita ada valence bands. Maksudnya yang ni valence band ni jalur valensi, kalau bahasa Melayu jalur valensi ya. Conduction band adalah jalur konduksi. Yang penting antara valence dengan conduction band ni adalah dia punya band gap. Okay? Yang ni yang kita panggil band gap ni. Jarak di antara valence band dengan conduction band. Larger band gap between valence and conduction band. Ini yang maksud dia area untuk elektron bergerak, free electron move between valence to conduction. Jadi elektron kita kena move daripada valence kepada conduction band lah. Okay. Kalau tengok ni very big band gap. Maksudnya dia memerlukan energi yang betul-betul tinggi, betul-betul besar lah untuk membolehkan electron flow between valence to conduction. So sebab tu insulator punya sifat dia tak boleh nak mengalirkan arus. Okay, yang ni maksud dia penebat. Sifat dia kalau kau tengok dia dari segi band gap untuk insulator ni, beza band gap ni sebenarnya agak besar lah compare dengan metal dan juga semiconductor lah. So very big band gap lah. So kebarangkalian untuk electron move between valence to conduction ni agak kecil lah. Seterusnya adalah metal lah. Okay, sekarang kamu tengok metal, sebarang jenis metal lah. Sifat logam ni adalah pengalih. Metal could be any type of metal. Tak semestinya besi. Gold, kita ada platinum, kita ada titanium. Okay, kita ada zinc. Ada macam-macam jenis lah maksud dia untuk logam ni. Cuma sifat dia dari segi band gap dia, kita ada valence dan juga conduction band ni overlap between kamu tengok ni overlap. Overlap ni maksud dia bersentuhan lah antara satu sama lain. So dia tak ada gap. That's why bila kamu nak guna, contoh kita tengok wire lah, kita pakai wire untuk kamu nak connect device kan, macam kamu buat kat lab lah. Every wire yang kita pakai tu adalah logam lah. Setiap wire yang digunakan actually adalah metal base, logam lah. So sifat dia sebagai mengalir. Macam mana kamu connect, kamu bagi signal pada hujung wire, atau kamu bagi signal kat hujung wire ni, then hujung wire ni akan dapat, contoh kita bagi 5 volt kat sini kan, so kita akan dapat 5 volt dekat hujung. So yang ni adalah pengalir lah, contoh logam. Sebab sifat dia tak ada energy gap in between. Kamu bagi supply, maksud dia direct, dia tak ada ni, electron move freely between valence to conduction. Dia tak ada apa, so just move direct lah. Sebab direct between valence dengan conduction lah. Dari segi pengaliran elektron ni kena between valence dengan conduction. So bila dah
overlap macam ni, dia tak ada sebarang kekangan. Maksud dia elektron tu tak memerlukan energy gap untuk move. Dia boleh move aja. Okay, between valence dengan conduction lah. Okay, satu lagi adalah semiconductor. This one is semiconductor. Okay, beza dia kalau tengok semiconductor dengan insulator. This one ada band gap juga, large, very large band gap. Maksud dia jarak ni sangat besar. Tapi untuk semiconductor actually very small lah. Very small. Compare dengan insulator. Sangat kecil dia punya gap di antara valence dengan conduction. Okay. So kita tak memerlukan tenaga yang tinggi untuk membolehkan elektron move. Okay, katakan ada elektron dalam ni, dia nak move ke conduction ni, perlukan tenaga yang kecil saja. Maksudnya kita ada sedikit tenaga untuk membolehkan elektron move between valence to conduction. Dia boleh melompat naik melompat naik ke conduction band. Daripada valence ni dia boleh lompat. Bila ada tenaga yang cukup, dia boleh move to conduction lah. Okay. Dia boleh bergerak ke conduction band. Dan yang ni adalah perwakilan yang kamu kena tahu untuk lukis actually. Untuk band gap ni, yang ni kita banyak pakai ni untuk penulisan dalam kelas lah. Kamu kena tahu ni nak lukis benda ni. Okay, kita ada valence band, bawah valence band, atas conduction band lah. Ini conduction band, ni valence band, dan juga jangan lupa label dia. Label yang kita ada EV untuk valence energy, EC untuk conduction energy, EG untuk energy gap. EG adalah energy gap between valence dengan conduction. So yang ni maksud dia energy gap ni di antara valence dengan conduction. Berapa nilai yang diberi? Inilah dia punya gap dah, energi yang diperlukan untuk membolehkan elektron. Contoh ada elektron di valence band ni, untuk elektron move ke conduction band ni, memerlukan tenaga EG ni. Kena ada at least kena lebih daripada EG ataupun sama dengan EG lah, value lah. Yang ni dalam dari segi value lah. Jadi nilai dia berapa nilai EG kena lebih besar daripada EG ataupun sama dengan EG untuk membolehkan elektron move lah between valence to conduction. So bila ada movement, ada free electron. Okay. So tengok balik yang awal tadi, kita nak ada elektron bebas. Kalau kita nak bezakan between insulator, metal dan juga semiconductor, tiga ni. Alright. Sebelah. Sorry, kita tengok lagi. So ini make sure kamu boleh sketch out lah benda ni. Kita nak pakai banyak ni gambar ni. Gambar ni kena tahu nak lukis macam mana ni. Dan make sure kamu tahu yang bawah adalah EV, atas EC, in between adalah EG. Okay. Saya tengok sebab lah pukul 11. Saya habis sikit lagi. 1-2 slide lagi kita stop lah. Ada kelas pukul 12? Tak ada dah ke? Tak ada, tak apa, sikit lagi. Kita nak rehat pula. Habiskan sikit lagi slide. Alright, so untuk semiconductor, in semiconductor and insulator, there are external electric field is applied to conduction.
It's not possible as there is a forbidden gap. Okay, so yang ni ada gap tadi lah, energy gap yang tadi. Kalau tengok, ini adalah forbidden gap kita panggil ya. Forbidden gap. So yang dia tak boleh nak cross lah. Forbidden gap ni dia tak boleh nak cross suka-suka. Ada syarat yang membolehkan untuk electron cross the gap which is absent in metal. So kalau tengok metal dia absent lah, tak ada. Sebab metal direct contact between conduction dengan valence band tadi. In order to conduct, elektron, maksud dia untuk membolehkan berlaku conduction ataupun konduksi, elektron from the top of full valence band, okay, elektron pada bahagian atas valence band have to move in conduction band. Maksud dia kena cross lah, kena cross daripada valence band, kena cross ke conduction band by crossing the forbidden gap. Forbidden gap tadi adalah, kalau kamu tengok tadi, merujuk kepada EG yang diberikan. Maksud dia ada energy gap kan, in between tadi. So kita ada energy gap in between. Okay, bawah tadi EV, so yang ni adalah energy gap antara EV dengan EC lah. Ini adalah EG ya. Okay, example silicon where the forbidden gap is about 1 electron volt. Sorry ya. Electron volt. So dia tenaga untuk silicon, dia punya EG adalah 1 electron volt. The field that need to be applied to do this work will be extremely large. Jadi sangat besar lah dia punya orang kata untuk completekan cross dia punya forbidden gap ni lah. Okay, this distance between these two location is about 1 Armstrong. Kita dah ajar dah sebelum ni unit Armstrong. So at least kamu tahu 1 Armstrong sama dengan 1 kali 10 kuasa negatif 10 meter. So ni distance between these two location. Dia bagi dalam bentuk anggaran lah, lebih kurang 1 Armstrong distance dia. Sangat kecil lah, jadi 1 kuasa 10 meter ni. Yeah, a field gradient of approximately 1 volt over 10. So yang ni 10 minus 10 meter equal to 10 kuasa 10 lah. Okay, 10 kuasa 10 volt per meter is necessary to move an electron from the top of valence band to the bottom. Maksud dia yang ni kita nak tengok field gradient ni, maksudnya berapa yang diperlukan untuk membolehkan berlaku pergerakan elektron daripada valence kepada conduction. Memerlukan sekurang-kurangnya 10 kuasa 10 volt per meter untuk membolehkan elektron move lah between top valence to bottom of conduction. Okay, dia bergerak daripada atas. Dia kalau kamu tengok yang ni adalah bahagian top top valence band ada ni top valence band, ni bahagian top valence band, yang ni bottom, ni bahagian bawah. So dia move between top of valence band to bottom of conduction band. Okay, ni yang kata top ni kat sini lah, bahagian atas. Elektron ni dia berkumpul kat atas ni untuk move kat bahagian atas. Dia dekat bahagian permukaan atas sebelum dia move ke conduction band dan berkumpul pada bahagian bawah conduction band ni lah. The other possibility by which this transition can be brought about is by thermal excitation. So kamu akan belajar juga pasal thermal excitation. Maksud dia
efek of thermal punya part lah. Bila thermal ni dia ada haba maksudnya ataupun kita panggil ni thermal excitation lah, nanti kita akan tengok this one. At room temperature, dalam suhu bilik, thermal energy that is available can be excited to a limited number of electron across the energy gap. The limited number account for semi-conduction. So yang ni yang kita ambil kira untuk semiconductor lah. Kita panggil semi-conduction. Okay. Cuba fahamkan ayat ni lah. Dalam keadaan bilik, thermal energy available can excite a limit number of electron cross the energy gap. Dalam keadaan suhu bilik, dia ada limited lah. Okay. So dia tak boleh cross secara dalam keadaan suhu bilik. Suhu bilik ni maksud dia suhu yang biasa lah. Room temperature. So limited number of electron across the energy gap. So ini untuk semiconduction keadaan semiconduction. Maksudnya kita nak gambarkan semiconductor tu cuma ada limited number of electron saja yang cross. Maksudnya kalau kamu nak cross, nak membolehkan electron cross with energy gap, so kena ada pertambahan dari segi temperature lah. So yang tu yang melibatkan thermal ni, thermal excitation ni. Kena ada thermal excitation. Okay, satu slide lagi lah habis yang ni. Okay, when energy gap is large as a diamond, ini untuk diamond structure, dia punya energy gap dia sangat besar. The number of electron can be excited across the gap is extremely small. Intrinsic semiconductor, the conduction is due to intrinsic process without the influence of impurities. So kalau intrinsic semiconductor, actually dia tak ada effect of impurities. Dia tak ada impurity kat dalam, dia tak ada bahan asing. Dalam tu cuma silicon saja contoh. Kalau silicon base, silicon saja, dia tak ada tambahan boron ke, arsenik ke, phosphorus ke. Okay? So dia tak ada atom benda asing lah. Ini really poor punya silicon contoh kan. Silicon tulen. A poor crystal of silicon or germanium is intrinsic semiconductor. Dia bagi contoh yang ni. Silicon, germanium. Contoh poor crystal lah. Dia tak ada campuran. Cuma ada silicon ataupun germanium saja dalam dia punya struktur dia. Electron that are excited from the top of valence band to the bottom of conduction band by thermal energy are responsible for conduction. So yang ni bila ada movement between valence to conduction akan ada conduction. Okay, akan ada conduction. The number of electron excited, bilangan elektron yang across the gap, maksudnya bilangan elektron yang merentasi gap, kita calculate menggunakan Fermi-Dirac probability distribution function. Okay, ini Fermi-Dirac ni tujuannya kita nak cuba anggarkan dari segi bilangan elektron yang boleh cross the gap lah, maksudnya yang boleh berlaku conduction tu. Tu kamu belajar Fermi-Dirac. Right, so pukul 11 lebih dah, saya akan stop sekarang sampai intrinsik dan next esok ni kita akan cubalah untuk completekan setakat yang boleh lah chapter 2 ni, chapter 3 ni kita cuba habiskan sebanyak yang boleh lah minggu ni.